Hello, selamat pagi semua kepada semua student-student. So pagi ini Sir Gabriel ingin mengajar iaitu tajuk yang berkenaan pengenalan kepada komunikasi perniagaan. Sebelum kamu orang meneruskan untuk belajar, saya akan explain dulu untuk apa learning outcome yang terdapat dalam subjek ini. Apa yang para pelajar dapat melalui pengenalan kepada komunikasi perniagaan ialah para pelajar dapat memahami tentang komunikasi perniagaan dalam organisasi dan dapat mengenal pasti jenis-jenis komunikasi dan peralatan komunikasi yang terdapat dalam bidang perniagaan. Tujuan kita untuk mempelajari tentang subjek ini adalah pelatih-pelatih mesti boleh terangkan apa itu definisi komunikasi. Yang kedua, kita akan belajar tentang jenis business communication. Apa jenis dalam komunikasi perniagaan. Yang ketiga, nyatakan jenis peralatan komunikasi yang digunakan masa kita menjalankan perniagaan. Okay. First, definisi komunikasi. Okay. Menurut Jones, komunikasi merupakan proses pertukaran maklumat di antara penyampai dan penerima maklumat. Okay. Yang kedua, Greenberg dan Barron bertindak sebagai penyampai yang menghantar maklumat atau mesej kepada individu, kumpulan dan organisasi lain yang bertindak sebagai penerima mesej. Okay. Yang ketiga, Kamus Dewan. Komunikasi sebagai perhubungan secara langsung atau dengan perantaraan surat, radio, telefon dan sebagainya. Okey, secara amnya, komunikasi ini merupakan proses penggunaan kita melalui mesej atau maklumat. Okay, next adalah jenis komunikasi yang terdapat dalam perniagaan. Okay. Komunikasi yang pertama adalah komunikasi operasi luaran. Yang kedua adalah komunikasi operasi dalaman. Yang ketiga, komunikasi luaran tidak formal. Yang keempat, komunikasi personal. Okay, yang pertama, kita akan belajar tentang komunikasi operasi dalaman. Dalam bahasa Inggrisnya, internal operation communication. Okay. Menurut Han, kemahiran individu adalah perlu kepada operasi organisasi ataupun syarikat. Keperluan komunikasi dalam organisasi melibatkan pemindahan maklumat daripada satu individu kepada individu lain. Okay. Yang kedua, menurut Little John, komunikasi dalam organisasi berlaku dalam jaringan yang besar. Ia melibatkan seluruh aspek komunikasi interpersonal dan komunikasi kumpulan dalam organisasi. Yang ketiga, menurut Jafar, Smelt, dan Leonard, dan Raspberry dan Lindsay, terdapat beberapa bentuk komunikasi dalam sesebuah organisasi. Jadi, yang pertama adalah komunikasi ke bawah. Okay. Yang kedua, komunikasi menegak. Yang ketiga, komunikasi mendatar. Dan yang keempat, komunikasi tidak formal. Yang pertama adalah komunikasi menegak. Komunikasi menegak yang dibahagi kepada dua. Okay. Iaitu komunikasi dari bawah ke atas dan komunikasi daripada atas ke bawah. Bawah ke atas dan yang kedua, atas ke bawah. Okay. Ya. Komunikasi ini melibatkan semua pihak tanpa mengira jawatan dia lah. Okey, komunikasi atas
atas ke bawah, okey. Ia merupakan maklumat daripada pihak atasan, okey, komunikasi daripada pihak atasan ke pihak yang bawah, okey, atas, bawah, okey. So, contohnya, pengarah urusan membagikan maklumat ataupun komunikasi kepada pegawai tadbir. So, pegawai tadbir bagikan maklumat kepada kerani. Okey. So, fungsi komunikasi atas ke bawah adalah membagi arahan dan informasi penting untuk menilai pekerja. So, yang kedua iaitu dari bawah ke atas. Okey, bawah ke atas dia ada beza sikit. So, yang bawah ke atas daripada kerani kepada ketua unit kerani. Okey. Pegawai tadbir kepada ketua jabatan. Daripada supervisor ke general manager. Okey, macam itulah perbezaannya. So, fungsi daripada bawah ke atas ialah dapat membuat laporan kepada pihak atasan ataupun memberi komen ataupun membagikan idea ataupun pandangan. Agaklah. Yang seterusnya adalah komunikasi mendata. So, komunikasi mendata ia straight, okey. Okey, contohnya adalah seperti kerani unit kewangan dengan kerani lain yang bertugas di unit yang sama atau kerani daripada unit yang jabatan yang berlainan. Okay. So, that means kerani sama kerani jadi komunikasi dia mendata lah, straight to the point, straight lah. Okay. Dia tidak pada ketua-ketua. So, dia sama jawatan. Supervisor department lain berkomunikasi dengan supervisor department lain. Macam itulah. Okay. Itu adalah komunikasi mendata. Okay, next adalah komunikasi operasi luaran. Menurut Samsudin A.R. 2003, sebuah organisasi yang bergantung kepada persekitaran untuk menghidupkan organisasinya harus mencapai persefahaman antara dua hal yang baik harus dicapai. So, ini maksudnya sokongan daripada masyarakat, masyarakat akan menentukan tahap sokongan mereka terhadap sebuah organisasi. Okay. Komunikasi ini melibatkan interaksi dengan pihak luar dan perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin kerana ianya melambangkan imej sebuah organisasi atau syarikat. So, contoh. So, komunikasi ini terdiri daripada pelanggan, pembekal dan masyarakat. Yang ketiga adalah setiap jabatan di dalam sebuah syarikat atau organisasi mempunyai fungsi masing-masing di dalam memastikan operasi syarikat berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan ini untuk memastikan komunikasi luaran yang digunakan adalah tepat, konsisten dan tidak melanggar kerahsiaan syarikat kerana maklumat yang akan disiarkan. Organisasi atau syarikat juga hendaklah memastikan warga kerja mereka mempunyai kemahiran yang sepatutnya di dalam berkomunikasi, terutama apabila memulakan komunikasi luaran. Luaran tidak formal. Komunikasi ini wujud kepada perhubungan sosial dan persahabatan di persekitaran tempat kerja. Komunikasi jenis ini kebiasaannya berlaku dalam bentuk lisan dan bukan lisan, iaitu komunikasi yang tidak menggunakan perkataan, sama ada secara lisan atau tulisan. Contohnya, seperti di Amerika, okay, kalau kita mengangkat kening, okay, kening sebagai tanda tidak setuju, berminat, mengambil berat atau memberi perhatian. Contohnya kalau kita di Malaysia kita menunjukkan ini bermaksud tiada duit. Ini bermaksud tiada duit, okay. So kalau di negara lain ini bermaksud meaningless. Okay. So, rungutan atau komen yang kita luahkan kepada rakan atau sesiapa sahaja mengenai kerja yang kita atau syarikat lakukan sama ada baik
terburuk secara tidak langsung mewakili pandangan syarikat. Walaupun kita tidak berniat untuk bercakap mewakili pihak syarikat dan ini hanya pandangan pribadi. So, tanggapan awal dibuat oleh rakan yang mendengar mengenai syarikat di mana kita bekerja. Komunikasi personal. Komunikasi personal adalah salah satu komunikasi tidak formal yang berlaku di dalam sesebuah syarikat atau organisasi. Contohnya, pekerja junior dalam sebuah syarikat menghubungi pekerja senior yang kini bertukar kecawangan lain dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat atau tunjukkan mengenai kerja-kerja yang dilakukan. Ini adalah jenis-jenis peralatan komunikasi. Okay. Jenis peralatan komunikasi terdapat 4, iaitu telefon, faksimile, email, dan surat. Okay. Telefon. Okay. Apa itu telefon? Telefon, kalau dalam bahasa Yunani dia, tele itu jauh. Phone itu adalah suara. Okay. So, ia dapat menghubungkan komunikasi dua hala secara tepat. Okay. Tujuan telefon ini adalah seperti yang kita tahu, semua orang pada saat ini menggunakan telefon untuk memudahkan mesej komunikasi diperolehi dengan cepat dan berkesan. Jika kita telefon akan lebih cepat segala maklumat yang kita peroleh. Okay. Prosedur yang berkaitan dengan kemudahan alat bantu telefon. So, telefon pejabat, iaitu kita menggunakan manual penggunaan telefon. Yang kedua, manual prosedur penggunaan telefon organisasi. Yang ketiga, perkhidmatan, kemudahan dan peralatan yang disediakan oleh pemegang telefon. Mengetahui prosedur dan kemudahan alat bantu telefon akan membolehkan operator telefon memindahkan talian panggilan kepada personel yang berkenaan dengan mesej masuk. Mengendalikan set telefon dengan cekap dan berkesan. Okay, apabila kita dapat telefon, kita mesti mengendalikan dengan cekap dan berkesan. Kita mesti cakap dengan baik, hello, selamat pagi, macam tu. Okay, mengambil tindakan dan membuat susulan mengenai perkhidmatan lepas jual oleh pembelian. Jika ada maklumat penting yang kita dapat melalui telefon, kita akan ambil kertas ataupun telefon ataupun pen untuk menulis maklumat yang kita dapat. Okay. Keperluan telefon di dalam perniagaan. Telefon ini penting adalah ia merupakan alat perhubungan di antara organisasi dan pelanggan. Yang kedua ialah sumber penyaluran maklumat. Yang ketiga ialah imej individu. Dan yang keempat adalah penetapan temujanji perniagaan. Seterusnya adalah fax. Fax dalam bahasa Latinnya ialah faksimile. Fax adalah menjadikan serupa, iaitu membuat salinan. Yang kedua adalah teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen, khususnya menggunakan peranti yang disambungkan dengan rangkaian telefon. Keperluan mesin fax di dalam perniagaan. Mesin fax adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menghantar dokumen perniagaan dengan menggunakan satu peranti yang mampu beroperasi melalui rangkaian telefon dengan hasil yang sama. Selain menghantar dokumen perniagaan, mesin fax juga mampu menghantarkan imej gambar dengan kemudahan half-tone. Next adalah email. Email merupakan salah satu cara untuk komunikasi dengan mudah dan cepat antara satu sama lain. Yang kedua adalah sebarang bentuk pertanyaan, memohon penjelasan dan mengemukakan pandangan sama ada untuk individu atau kumpulan boleh dilakukan dengan menggunakan email. Email adalah singkatan daripada elektronik mail, email elektronik. Atau jika dalam bahasa Malaysia adalah surat elektronik. Sebenarnya email merupakan singkatan dari elektronik mail. So, next adalah surat. Surat boleh didefinisikan sebagai kertas yang mengandungi kabar
atau maklumat yang dikirimkan untuk bacaan atau perhatian pihak lain, ditulis untuk mewakili dirinya sendiri atau pihak yang lain, dan disampaikan kepada pihak penerima dengan cara berkirim. Yang kedua adalah pihak penerima terdiri daripada seorang individu, syarikat, institusi, kepentingan, jabatan, dan sebagainya. Jenis surat yang boleh diterima dalam satu organisasi. Yang pertama adalah surat aduan, surat ajuan, surat berkeliling, surat perjanjian, surat permohonan, surat undangan, surat pelantikan, surat pemakluman. So, ada apa-apa persoalan yang daripada student, saya akan bagikan kertas penerangan untuk kalian baca terlebih dahulu. Lepas kamu ada pertanyaan, kamu akan tanya dengan saya ataupun saya yang akan buat pertanyaan kepada kalian. So, itu sahaja. Terima kasih atas kehadiran Anda pada pagi ini dengan hadir untuk belajar tentang komunikasi perniagaan. So, next topik kita akan belajar tentang tajuk lain lagi. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda. Sekian, terima kasih.